Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Bertemu kita kembali untuk subjek Bahasa Melayu dengan tajuk yang lain, iaitu Kisah Aku dan Datukku. Ayo kita tengok objektifnya. Baik, objektif untuk pada hari ini ialah murid dapat membina sekurangnya 2 ayat berdasarkan frasa dan gambar. Jadi kamu hanya perlu bina ayat untuk frasa dan gambar yang terdapat dalam buku teks kamu. Ayo kita tengok. Okey, murid boleh buka buku teks muka surat 10. Baik, tajuknya ialah Kisah Aku dan Datukku. Maknanya kisah kamu dan datuk kamu. Anda kata kalau datuk kamu dah tak ada, kamu bayangkanlah kamu ada datuk dan kamu bacalah kisah ini. Dan daripada situ kamu dapat bayangkan macam mana kamu nak bina ayat. Boleh? Jom kita tengok yang bahagian atas ni dahulu. Baik, datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana. Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah hadif, Datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya. Okey, daripada petikan ni, Datuk dan nenek dia pergi ke Johor Bahru untuk menziarahi hadif dan keluarga. Jadi, atuk dengan nenek ni dia menaiki kapal terbang. Dia bukan naik kereta api, dia bukan naik kereta, dia naik kapal terbang. Kemudian, datuk dia berasa gembira dan nenek pula kagum dengan perkhidmatan yang mereka guna. Setibanya mereka di rumah hadif pula, datuk dia menunjukkan gambar yang telah dirakam. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, gambar atau video kita rakam. Macam biasanya kalau gambar kita kata, tolong ambil gambar. Tolong ambil gambar. Sebenarnya dia bukannya ambil gambar tu gambar yang dah siap print. Yang sekeping tu ambil gambar, itu baru betul. Tapi kalau kamu guna telefon pintar, namanya merakam gambar. Itu yang paling tepat sekali. Jadi atuk dia guna telefon pintarnya untuk merakam gambar. Dia tunjuklah dekat hadif dan keluarga sepanjang mereka di sana. Jadi kalau kamu tengok, dia ada 5 nombor dekat sini. Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan setiap nombor ni ada gambar dan ada perkataan dan ada frasa. Untuk pengetahuan kamu, kalau perkataan, dia satu perkataan je. Contohnya, kita tengok yang nombor 2. Contohnya travelator. Itu ada satu perkataan. Kemudian kalau frasa pula, contohnya, kita tengok nombor 3, pengangkutan khas. Dia lebih daripada satu perkataan. Contohnya, nombor 5, tempat letak kereta khas. Itu adalah satu frasa sebab dia lebih daripada satu perkataan. Kalau macam meletakkan, menolak, itu adalah satu perkataan saja. Kalau frasa, mesti lebih daripada satu perkataan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu tengok dekat sini. Yang ni dia bagi satu gambar. Kemudian dia bagi perkataan dia, petugas dengan kerusi roda. Jadi petugas kerusi roda. Dia ikut sama dengan yang dalam gambar tu. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu ambil perkataan petugas, kemudian kerusi roda. Kamu kena gunakan perkataan dan frasa ni untuk jadikannya satu ayat yang lengkap. Sebagai contoh, kamu boleh tengok dekat skrin tu. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Nampak tak? Ada
perkataan ni. Okey, perkataan petugas ada dekat sini, kemudian kerusi roda ada dekat sini. Jadi dia menambah perkataan dan ayat yang lain, frasa yang lain untuk jadikan satu ayat yang lengkap. Jadi itu yang kamu perlu buat untuk hari ini. Okey, kita tengok yang ini yang kamu perlu buat, iaitu muka surat yang cikgu sebut tadi. Okey, nombor 2, 3, 4 dan 5 sahaja. Jadi kamu perlu buat 4. Okey. Gambar kamu tak perlu lukis, kamu cuma rujuk sahaja. Cuma kamu perlu tuliskan perkataan tersebut dan kamu perlu bina ayat di bawahnya. Cikgu akan bagi contoh sebentar lagi. Cuma cikgu nak terangkan dulu kepada kamu gambar-gambar yang berada di dalam buku teks kamu ni. Mungkin kamu masih keliru. Okey, kita tengok nombor 2. Travelator. Apa maksud travelator ni? Okey, travelator ni maksudnya kamu pernah dengar perkataan escalator? Kalau dekat pasaraya, macam kalau kamu pergi Bahau, ada Billion, ada Kiara, Square. Jadi dekat situ ada escalator, iaitu tangga bergerak. Itu namanya escalator. Tapi apa beza dengan travelator? Dia lebih kurang sama. Cuma travelator ni dia bukanlah berbentuk tangga. Dia berbentuk landai sahaja. Macam lantai. Lantai tapi bergerak. Sebagai contoh, macam ni, selalu dekat airport, KLIA 2, semua ada benda ni. Sebab dia untuk memudahkan orang yang bawa beg berat-berat apa semua. Jadi penat nak berjalan kan. Jadi kamu berdiri dekat sini, travelator tu yang akan bawa kamu. Kemudian memudahkan. Maksudnya travelator ni memudahkan. Jadi kamu guna perkataan ni dan bina ayat. Okey, kita tengok gambar nombor 3. Okey, datuk pengangkutan khas. Okey. Selalunya dekat airport, lapangan terbang, okey, ada pengangkutan khas. Pengangkutan khas ni selalunya digunakan oleh golongan VIP ataupun golongan-golongan warga emas ataupun golongan yang memerlukan. Contohnya orang yang patah kaki ke, ataupun orang-orang tua ke, ataupun orang-orang yang ternama, iaitu kereta ni. Kamu nampak kereta tu? Dia bentuk macam ni. Okey, kereta ni kita guna dia supaya kita tak perlu berjalan jauh. Sebab kadang-kadang tempat kita nak check in tiket tu dekat sini, nak masukkan luggage, nak check in luggage apa semua dekat tempat lain. Kemudian nak pergi ke pintu, nak masuk ke dalam kapal terbang tu tempat lain. Jadi perjalanan tu jauh. Anda kata kalau kamu datuk dan nenek kamu yang pergi, kan jauh berjalan, tak larat. Sebab kalau ada anak-anak dia bolehlah tolong pimpin ke apa. Tapi kalau macam cerita ni, datuk dan nenek sahaja. Jadi mereka memerlukan perkhidmatan pengangkutan khas ni, iaitu kereta ni lah. Okey, kemudian kita tengok gambar nombor 4. Gambar nombor 4 ialah menolak laluan landai khas. Okey, laluan landai khas ni ialah laluan untuk orang yang menggunakan kerusi roda. Contohnya macam dalam ni, nenek dia yang menggunakan kerusi roda. Jadi dia ada laluan khas. Sebab kalau laluan yang ni, laluan yang ni kena ikut tangga. Kerusi roda tak boleh ikut tangga. Jadi dia ada laluan khas dia untuk kerusi roda. Okey, dan seterusnya nombor 5, iaitu meletakkan tempat letak kereta khas. Okey, macam kamu selalu nampak dekat sekolah kita pun ada, dekat tepi surau tu ada satu petak berwarna biru, dan dekat petak tu dia ada logo ni. Logo orang pakai kerusi roda ni. Jadi itu maksudnya ialah petak untuk orang yang
berkeperluan khas, OKU. Jadi kalau kita orang normal, orang biasa yang bukan OKU, kita tidak dibenarkan untuk meletakkan kenderaan di situ. Okey, sebab apa? Sebab dia khas untuk orang OKU sahaja. Kalau kita menggunakan tempat letak kereta tersebut, apa yang akan berlaku? Kita akan disaman. Sebab selalunya tempat letak kereta ni selalunya akan kosong, sebab jarang OKU nak guna tempat letak kereta tersebut. Dan selalunya tempat letak kereta ni dia akan paling dekat dengan pintu masuk, paling dekat dengan bangunan yang kita nak pergi tu. Jadi kadang-kadang orang ni dia salah guna, dia nak cepat, dia parking kat situ. Tak boleh sebab kalau kita bukan orang OKU, tak dekat OKU tu, kita tak boleh nak parking dekat situ. Sesuka hati parking tak boleh. Kamu akan disaman. Okey, jadi tugasan yang kamu perlu buat ialah yang tadi tu. Okey, contohnya, nombor 1, kamu buat macam ni. Kamu tulis petugas dash kerusi roda. Kemudian bawah dia kamu tulis ayat dia. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, kemudian kamu buat pula nombor 2. Nombor 2 kamu tulis macam cikgu bagi contoh ni, travelator dash memudahkan. Kemudian bawah tu kamu bina ayat menggunakan perkataan travelator dan memudahkan tu. Dan perkataan tersebut kamu perlu gariskan. Dan apabila kamu telah siap, kamu perlu menghantar tugasan kamu ke dalam grup Telegram yang disediakan. Nanti cikgu akan semak tugasan-tugasan kamu. Cikgu akan save apa semua dan cikgu akan semak. Jadi, selamat menjawab. Bye-bye.